Okey, baik. Untuk part yang terakhir, iaitu cloud computing. Jadi untuk cloud computing ni kita akan gunakan Google Colab. Okey. Okey, so untuk Google Colab, okey, so apa yang you kena buat adalah yang pertamanya sekali you akan buka Google dekat sini. So dekat sini you kena pastikanlah you punya account dekat sebelah kanan dekat sini ni. Okey, sama ada you gunakan personal account ataupun you nak gunakan account daripada yang di provide by the UiTM lah. Okey, so untuk tutorial tak ada masalah you nak guna account yang mana satu pun tidak ada sebarang masalah. Okey, so untuk kita access Google Colab ni, so jadi kita akan search sahajalah Google Colab. Okey, so pergi kat sini. Okay, so dekat sini kalau kita nak create notebook, okay, so kita akan just klik dekat sini sajalah, new notebook. Okay, so untuk eksperimen ni, so kita akan tunggu. So yang ni untuk kita access, so dia dah buka environment dekat sini. Okay, Google Colab ni. So konsep Google Colab ni kita kata dia based on cloud computing lah. Okay, jadi kita tak perlu install. Kalau contohnya kalau kita sebelum ni mungkin you dah belajar subjek ECE 128 and iaitu C programming, so you kena install software dan sebagainya lah. Okay, untuk you play around dengan programming language which is the C. Jadi untuk Google Colab ni, so you tak perlu buat sebarang installation. Jadi kita akan gunakan environment yang provide by the Google, iaitu Google Colab, untuk kita tulis program dan kita akan compile setiap instruction tersebut dan kita lihat dia punya result dia. Okay, jadi semua proses tersebut akan fizikal pemprosesan setiap instruction tersebut, okay, tidak berlaku dekat fizikal komputer yang awak lihat dekat depan mata awak lah. Kalau you guna laptop sekarang ni, so dia tak proses kat situ lah. Okay, dia akan gunakan Google punya kita kata lebih kurang server di sana lah. So dia akan proses maklumat tersebut, kemudian dia akan hantar result tersebut. So yang paling penting untuk kita buat proses untuk kita laksanakan dia punya instruction tersebut, make sure you kena ada internet connection lah. So yang tu menjadi kita kata perkara yang mustahak yang you kena ada, which is a very good connection. So sekarang bila you dah buka kat sini, so kita akan rename dahulu file ni. Mungkin saya kata kat sini eksperimen, so eksperimen yang kelima, part C. Okay, part C. Kemudian saya kena connect kat sini. Kita akan connect. So, kita akan tunggu dia punya update. Okay, so kat sini dah tunjuk dah connect kat sini. So ini adalah dia punya indicator lah. Okay, so untuk contoh part C ni kita akan gunakan programming language yang sangat famous sekarang ni adalah Python. Okay, kita akan gunakan Python punya instruction. So kat sini sedikit permulaan bagi awak lah untuk kita kita play around dengan dia punya language dia. So jika awak ada masa yang lebih, mungkin awak akan boleh sambil-sambil you belajar kursus-kursus yang lain. So you boleh belajarlah Python ni. So sekarang ni Python ni memang sangat famous, kan? At least sekurang-kurangnya bila you graduate nanti,
you ada expert dalam Python ni. Jadi bila you nak kerja ataupun you nak dapatkan pekerjaan di luar nanti, banding dengan student-student yang lain, apa kelebihan yang you ada? Okey, salah satunya you dah ada, you expert dalam Python language banding dengan student yang lain, okey, yang hanya tahu mungkin basic programming language C. So you ada extra, iaitu you ada belajar Python. Okey. So itu yang sedikit lah. Jadi kita akan lihat lah yang kat sini dia tunjuk dah tutorial macam mana pelaksanaan untuk you access. So sama ada you boleh gunakan Google Drive. Okay, kat sini boleh follow lah. So sama saja. Okay. Okay, so kita akan first kali kita akan lihat dahulu. Okay, kita akan kita akan tulis instruction yang pertama, iaitu kita akan import time, kemudian kita akan print maklumat masa. Okey, masa semasa. Masa maksudnya time ni adalah kita punya kita kata dia akan dapatkan masa dan juga tarikh semasa. Jadi kita akan lihat ni. Kita akan import. Okay, so dekat sini adalah tempat untuk awak execute ataupun untuk you tulis program ni. So kita namakan setiap benda ni sebagai cell lah. Ini kita namakan sebagai cell kat sini. Okay, so you boleh klik dekat sini untuk you untuk you execute this instruction cell by cell lah. Okay. So untuk you pergi kepada next cell ni, okay, you boleh klik dekat sini atau you boleh tekan button shift dan juga button enter untuk you execute this instruction. Okay. Okay, contohnya macam ni. Okay, dia dah execute dah. Kemudian okay, so kita tekan print yang ni. Okay, so macam mana saya nak buat macam ni? Okay, macam mana saya nak, bila saya dah katakan, okay, saya delete yang ni, delete cell ni. So saya akan import masa. Contohnya saya tulis di sini import time tadi. So saya tekan button shift. Saya tekan button tekan button shift dan tekan button enter. So apa yang dia akan buat, dia akan execute di cell dan dia akan create satu new cell dekat sini. So, tekan button shift enter. Nampak dia dah execute dah. Next saya nak lihat. So saya buat benda yang sama lah, shift enter. So you akan execute cell by cell dekat sini. So dia akan tunjukkan masa hari ni adalah Tuesday, date dan juga masa dia kat sini. Okay. So masa ni bukan dekat sini sekarang kita 9.20 9.20 dah pukul, kalau ikut masa ni kat sini, yang ni pukul 1 ni kan. So ni masa, mungkin masa di server lah saya rasa ni dekat server side masa kat sini. Okay, so tanpa buang masa kita nak print. Okay, kita nak laksanakan this task lah. Okay, jadi yang ni adalah dia punya komen. So dia yang ni bila Python akan lihat kod yang ni, so dia akan execute ni adalah sebagai text sajalah. So dia tak akan execute sebagai komen. Untuk maksudnya human, dia akan baca lah. So inputnya required libraries. Ini adalah kita akan import beberapa library, iaitu satunya kita akan buat numerical punya analysis yang dengan menggunakan NumPy, library daripada NumPy. Untuk kita plot graph dan sebagainya, kita akan gunakan Matplotlib. Okay, so kita akan copy these two instruction dekat sini. Okay, so you boleh buat, kalau awak lihat dekat sini, okay, these two cell ni, saya setiap instruction ni saya buat cell by cell lah. Okay, cell by cell. Atau you boleh terus
tulis kita kata 2 instruction sekaligus dalam satu sel. Tidak ada sebarang masalah. Apa yang dia akan buat, dia akan execute. Still dia akan execute line by line lah. So dia akan execute this line dan dia akan execute this line. Okay. So kita dah execute dah kat situ. Kemudian kita akan buat satu instruction, iaitu kita akan gunakan so ni kita dah gunakan, kita import numpy as a np, maksudnya kita initiate numpy ni, library ni sebagai np. Jadi kita akan gunakan salah satu komponen dalam library tersebut, iaitu library numpy, iaitu kita ada arrange. So arrange ni dia akan buat apa? So kita akan tengok kat sini numpy.arrange. Okay, katakan yang ni dia akan mula start 0, 1. Okay, 0, 1, katakan 0, 10 dan juga 1. So kita lihat apa yang akan berlaku. Numpy, single R, siap, sorry. So, apa yang dia akan buat, dia akan print satu value, okay, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dia akan stop. So this one is the start value, stop value, dan ini adalah dia punya, kita kata berapa banyak dia nak dia akan pergi. Kita kata sebagai contoh kalau you nak lihat detail dia, buat macam ni. So kita ada step dia. So kita ada start value 0, stop value dia sampai 10. 10 tu dia tidak akan print lah. Stop value yang 10 tu dia tidak akan print, dan berapa banyak dia nak step daripada 0 sampai ke 10 tu. Okey. Sebagai contoh, kalau tadi kita buat 0, 10, kemudian step dia katakan kita buat 2. Apa yang dia akan buat? Dia akan start dari 0, 2, 4, 6, 8, 10 tadi dia tidak akan print. So yang ni yang dia akan buat. Tapi sekarang ni kita nak guna apa? Kita nak buat yang ini. Okey. So kita dah create satu variable, di mana variable tersebut adalah sebagai time kat sini. So dia akan store value, store value iaitu daripada -3 kali dengan pi. So numpy.pi kita akan -3 kali dengan pi, which is -3 pi sampai 3 pi dengan step dia sebanyak 0.01. Kalau kita nak lihat maklumat daripada hasil daripada ni, maksudnya kita boleh buat apa? Kita boleh, so kalau saya nak pergi kepada bawah ni, saya tekan just enter sajalah. So saya print time kat sini. So kita boleh dapat lah value kat sini. So dia akan buat dot 3 ni, maksudnya sampai lah. Ini kita nak verify balik, you boleh tekan calculator. Kemudian kita nak buat kat sini amplitude, shift enter. Kemudian kita nak plot ini, shift enter. So kita dapat plot kat sini. So kita nak perkemas lagi kita punya setiap komponen untuk kita punya graf ni. Ini kita dah plot dah, kita dah plot time dan juga amplitude. Jadi kita nak perkemaskan lagi kita punya graf tadi. So kita akan buat ini. So color B ni base color lah, base color untuk yang kita dah initiate, iaitu PLT ni. Kita dah import library iaitu matplotlib. Kita dah initiate this library dengan PLT. Jadi kita lihat komponen di dalam PLT tersebut adalah title. So title ni kita akan buat dia punya tajuk dia dan color dia, base color dia. Okey. Kemudian time kat sini. Ambil bilik ni, kita lukis kat bawah ni. Okey, sine wave. Okey. Kemudian yang ni kita ambil time dia. Sorry.
So time, kat sini nampak time. Untuk paksi Y pula. Okay, sign time. Jadi kita nak dapatkan grid. Okay, kita dah dapatkan grid. So kita nak highlight. Kita nak highlight X dan juga Y. So kita dah highlight. Okay. Okay, ni kita nak show lah. Sebenarnya kalau you run cell by cell, so dia akan tunjukkan hasil dia. So sama jugalah yang ni. Macam tu. Selesai untuk coding untuk program untuk equation. Yang ni lah kita nak plot dia punya satu graf iaitu sine. Okay. So untuk kat ni, so you boleh buat balik. Okay, buat balik. Okay, you boleh buat katakan eksperimen yang kelima, part C, exercise. So you boleh follow dan cuba buat untuk you execute kat sini, dan hasilnya okay, you should be dapat kat sini, and show your result to the instructor lah. Okay, instructor. So nanti awak akan lihat rujuk video arahan, okay, apa yang you kena submit dekat saya nanti untuk you punya exercise ni. Okay. So okay, baik. Itu sajalah untuk yang part C. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.